Bab Allah menggenggam bumi. Hadis ini diriwayatkan oleh Nafi' dari Ibnu Umar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan dari Abi Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda baginda, Allah menggenggam bumi dan melipat langit dengan tangan kanannya, kemudian berkata, Anal Malik, akulah raja sebenar. Aina mulukul ard, di manakah raja-raja bumi? Diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri, beliau berkata, Nabi SAW bersabda, bumi ini pada hari kiamat nanti akan menjadi seperti sekeping roti yang dibalik-balikkan oleh Tuhan yang Maha Perkasa di tangannya, seperti mana seseorang dari kamu membalik-balikkan rotinya fis sufur, dalam suprah, ataupun fis safar, dalam perjalanan, nuzulan li ahlil jannah, sebagai jamuan, tamu untuk ahli syurga, sebagai sesuatu yang dihidangkan, yakni untuk ahli syurga. Maka ada seorang Yahudi datang, dia berkata, Barakar Rahmanu alaika, semoga Ar-Rahman memberkatimu wahai Abul Qasim. Ana ukhbiruk min nuzuli ahlil jannah yaumal qiyamah, saya akan ceritakan kepadamu tentang hidangan yang akan diberikan kepada ahli syurga pada hari kiamat nanti. Qala, Nabi SAW berkata, boleh. Qala, Yahudi itu berkata, bumi ini akan menjadi seperti sekeping roti, seperti mana kata Nabi SAW. Maka Nabi SAW memandang kepada kami, kemudian suka, sehingga nyata gigi belakang. Thumma qala, ana ala ukhbiruk bi'idamihim. Kemudian si Yahudi itu berkata, maukah aku ceritakan kepadamu tentang lauk mereka? Qala, dia berkata, lauk mereka ialah balam dan nun. Para sahabat bertanya, apa itu? Qala, dia berkata, thaur, yaitu lembu jantan, dan nun, ikan. Ya'kulu min zaidati kabidha 70,000, akan memakan lebihan hatinya 70,000 orang. Diriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad, katanya, saya telah mendengar Nabi SAW bersabda, manusia akan dihimpunkan pada hari kiamat nanti di bumi yang putih kemerahan, kaqursatin naqi, seperti kepingan roti dari gandum yang putih, yang bersih. Qala Sahal berkata, au ghairuhu, ataupun selain daripada Sahal berkata, laisa fiha ma'lam li ahad, tidak ada di bumi itu apa-apa tanda untuk sesiapa pun. Babun kaifal hashr, ini bab bagaimana dihimpunkan manusia. Diriwayatkan dari Abi Hurairah dari Nabi SAW, sabda baginda, manusia akan dihasyarkan, dihimpunkan pada hari kiamat nanti ala thalathi tara'iq, dengan 3 cara. Satu, golongan yang suka dan takut, dalam keadaan takut, suka dan takut. 2 orang naik seekor unta, 3 orang naik seekor unta, 4 orang naik seekor unta, 10 orang naik seekor unta. Yang ini ada unta yang dinaiki oleh 2 orang dan seterusnya, 3 orang dan seterusnya. Yang lain akan dihimpunkan mereka oleh api. Api itu akan berhenti pada waktu tengah hari, mereka berehat, di mana mereka berhenti untuk tidur tengah hari. Wa tabitu ma'ahum haitsu batu, dan api itu bermalam di mana mereka bermalam. Wa tusbih, dan api itu berpagi di mana mereka berpagi, berpetang bersama mereka.
di mana mereka berpetang. Seterusnya dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa ada seseorang berkata, wahai Nabi Allah, bagaimana orang kafir akan dihasyarkan, dikumpulkan, dihimpunkan oleh Allah di atas mukanya, yakni berjalan di atas mukanya? Qala, Nabi SAW menjawab, bukankah Tuhan yang memperjalankannya di atas dua kaki di dunia, mampu, berkuasa untuk memperjalankannya di atas mukanya, yakni menggunakan mukanya pada hari kiamat? Qala Qatadah berkata, bala wa izzati rabbina, ya, demi kemuliaan Tuhan kita, yakni bolehlah begitu. Seterusnya riwayat daripada Sa'id bin Jubair, beliau berkata, saya telah mendengar Ibnu Abbas berkata, saya telah mendengar Nabi SAW bersabda, sesungguhnya kamu akan menemui Allah dalam keadaan hufatan, berkaki ayam, tidak berkasut, uratan, bertelanjang, musyatan, berjalan kaki, dengan berjalan kaki, ghurlan, dan dalam keadaan berkulub. Qala Sufyan, Sufyan berkata, hadis ini adalah di antara hadis yang dibilang ataupun dianggap bahwa Ibnu Abbas telah mendengarnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas katanya, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di atas mimbar, di mana baginda berkata, innakum mulaqullah hufatan uratan ghurlan, seperti tadi juga. Diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas katanya, Nabi SAW pernah berdiri di kalangan kami berucap, baginda bersabda, innakum mahsyurun, kamu akan dikumpulkan, dihimpunkan, hufatan uratan ghurlan, kama bada'na awwala khalqin nu'iduh, seperti mana kami memulakan kejadian permulaan, begitulah kami mengembalikannya. Dan orang yang makhluk yang mula-mula ataupun orang yang mula-mula diberi persalinan pada hari kiamat nanti ialah Ibrahim, dan akan dibawa beberapa orang dari umatku, dibawa mereka zat shimal, ke arah kiri. Aku pun berkata, ya Rabbi, oh Tuhanku, sahabat-sahabatku itu. Fayaqul, maka Tuhan berkata, innaka la tadri ma ahdathu ba'dak, kamu tidak tahu apa yang telah mereka lakukan sesudahmu. Fa'aqulu, pada ketika itu aku pun berkata seperti mana yang diucapkan oleh hamba yang saleh, wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaitani kunta tarraqiba alaihim, dan seterusnya hingga sampai kepada firman-Nya Al-Hakim. Fayaqalu, maka dikatakan, innahum lam yazalu murtaddin ala aqabihim, sesungguhnya mereka telah berpaling tadah, murtad dan berpaling tadah. Diriwayatkan dari Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar bahwa Aisyah berkata, Rasulullah SAW bersabda, manusia akan dihimpunkan dalam keadaan hufatan, berkaki ayam, bertelanjang, dan berkulub. Qalat Aisyah berkata, saya pun bertanya, wahai Rasulullah, orang-orang lelaki dan perempuan saling melihat satu sama lain, yakni pada hari itu? Nabi SAW bersabda, al-amru asyaddu min an yahummahum dhalik, keadaan yang dahsyat, keadaan itu amat dahsyat sehingga mereka tidak akan sempat memikirkan tentang perkara itu. Diriwayatkan dari Abdullah, beliau berkata, kami pernah bersama Nabi SAW dalam satu qubah, yakni dalam satu kemah. Maka baginda bersabda, sukakah kamu menjadi 1/4 daripada ahli syurga? Kami berkata, tentulah.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, sukakah kamu kalau kamu menjadi 1/3 ahli syurga? Kami menjawab, tentulah. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Tuhan yang nyawa Muhammad berada di tangannya, sesungguhnya aku benar-benar berharap agar kamu akan menjadi separuh daripada ahli syurga. Ini kerana syurga itu tidak akan dimasuki kecuali oleh jiwa ataupun orang muslim. Wa ma antum fi ahli syirk, dan kamu berbanding ahli syirk tak ubah seperti sehelai bulu putih di kulit lembu hitam, ataupun seperti sehelai bulu hitam di kulit lembu merah. Diriwayatkan dari Abi Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda, orang yang mula-mula dipanggil pada hari kiamat nanti ialah Adam alaihissalam. Pada ketika itu zuriatnya menunggu-nunggu, menantinya, melihatnya, untuk melihatnya. Fayuqalu, yani setelah dia tu keluar, fayuqal, dikatakan, inilah bapa kamu Adam. Fayaqul, Adam pun menjawab, labbaika wa sa'daik, iya saya. Fayaqul, Tuhan pun berkata, akhrij ba'tha jahannam min dhurriyyatik. Keluarkan kumpulan orang-orang yang duduk di dalam neraka dari zuriatmu. Fayaqulu ya rabbi kam ukhrij. Adam berkata, wahai Tuhan, berapa banyakkah akan saya keluarkan? Fayaqul, maka Tuhan berfirman, akhrij min kulli mi'atin, keluarkan dari 199 orang. 99 orang, yakni yang akan memasuki rombongan ataupun kumpulan yang akan pergi ke neraka. Faqalu ya Rasulullah, mereka berkata, wahai Rasulullah, kalau daripada kita ni telah diambil daripada 100 orang 99, famadha yabqa minna, siapa lagi yang akan tinggal dari kalangan kita ni? Qala, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya umatku berbanding umat-umat yang lain seperti sehelai bulu putih pada lembu hitam. Nah, gitulah. Ini masih lagi dalam kitab Az-Zuhd, yang ini mengingatkan kita tentang apa ni, sebentarnya dan ringkasnya dunia ini. Lepas itu habis dunia yang dikejar, dunia yang dicari, dunia yang menjadi tempat tinggal manusia selama ini, Allah Subhanahu Wa Taala ambil. Allah Subhanahu Wa Taala ambil. Disebutkan di sini genggam. Allah Subhanahu Wa Taala menggenggam. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala membinasakan, menghancurkannya. Tutup dah cerita dunia ni. Inilah yang disebutkan dalam Quran, yauma tubaddalul ardu ghairal ard was samawati matwiyatun bi yaminih. Itulah yang disebutkan dalam Quran. Pada hari bumi ini ditukarkan dengan bumi yang lain, dan langit dilipat, wassamawatu matwiyatun, dan langit-langit dilipat, biyaminih, dengan tangan kanannya. Serupa dengan hadis ni lah. Serupa dengan hadis ni. Yang ni Allah SWT ambil tu semua, tak ada dah yang menjadi kebanggaan. Kalau kita kata pemerintah, penguasa, raja, siapa saja pun berbangga dengan dunia ni, tak ada lah. Pada ketika itu Allah SWT tanya, akulah raja yang sebenar. Di mana raja-raja bumi? Yang ni sekarang ni tak ada. Bumi tu pun tak ada. Usaha ke raja tu, bumi tu pun tak ada. Itu maknanya. Jadi apabila kita ingat begitu, tak ada lah kita ni siapa dia. Kalau raja pun tak ada gapo dah pada masa tu, tak ada gapo. Bumi ni tak ada langsung, apatah lagi yang tak ada gapo satu. Nak fikir apa sangat dunia ni? Itu maksudnya.
Nah, itulah sekadar itulah dunia ni sementara saja. Lepas tu Allah SWT ambil dunia. Kita akan pergi ke satu dunia lain, bumi lain. Akan pergi ke bumi lain. Ini peringatanlah kepada orang biasa dan juga kepada orang-orang yang ada kedudukan lah, orang-orang yang penting dalam dunia ni, orang-orang yang ada kuasa, raja-raja. Mana kalau ingat ni, maka dia akan berasa kerdil dia tu, tak ada gapo. Dalam Quran disebutkan, Allah SWT tanya, limanil mulkul yaum, dia jawab, lillahil wahidil qahhar. Kerajaan hari ni hak siapa? Tanya. Tak ada orang lain dalam dunia ni. Untuk nak uji, diberilah kuasa kepada orang ni sikit, orang ni sikit, orang ni sementara, orang ni sementara. Masing-masingnya berasa sudah ya. Besok Allah SWT tanya, limanil mulku al-yaum, kerajaan hari ni hak siapa? Ada belakang lah tu hak berkuasa ke apa, hak pernah memiliki kuasa di bumi, ada belakang. Senyap, lillahil wahidil qahhar, hanya bumi ini kepunyaan Allah yang Maha Esa, Al-Qahhar, yang Maha Perkasa. Itu jawapan. Supalah hadis-hadis ni serupa dengan ayat-ayat tadi. Seterusnya riwayat daripada Abi Sa'id Al-Khudri, katanya Nabi SAW bersabda, bumi ini akan menjadi pada hari kiamat nanti seperti sekeping roti yang dibolak-balikkan oleh Tuhan Al-Jabbar di tangannya, seperti mana seseorang dari kamu membolak-balikkan roti dalam suprah ataupun dalam perjalanan. Ini bumi ini bagi kita besar. Macam mana nak menguasai bumi ni semua sekali? Nak menghentikan perjalanannya dan nak nak genggam bumi ni, berhenti segala-galanya. Macam mana? Kita berasa payah untuk mendekatkan kita, supaya kita mudah faham, iaitu disebut bumi ni kepada Allah SWT seperti sekeping roti. Kalau roti kita berasa payah ke? Kita nak kenyek lagu mana, kita nak kita nak kutih lagu mana, boleh berlaku. Nak koyak lagu mana, koyak kot ni, kau nak lambung kau, setara tu ya bumi ni. Bagi Allah SWT mudah saja. Roti itu berat mananya. Kalau kita kata benda-benda lain payah juga nak koyak. Kalau roti lembut nak koyak, senang gitu boleh. Nak belah dua, belah tiga, ikut dia. Itu maksudnya bumi ini mudah kepada Allah SWT untuk menentukan akhirnya, untuk menghentikannya, untuk menghabiskannya. Mudah kepada Allah SWT. Apabila sampai masa dia, Allah SWT akan buat begitu. Nuzulan li ahlil jannah, Allah SWT buat begitu tu kenapa? Sebagai menyambut, sebagai hidangan, sambutan untuk ahli syurga. Salah satu makna dianya iaitu dengan tidak habis bumi ni, dengan tidak hancur dunia ni, orang tidak akan semakin hampir dengan syurga. Semakin hampir dengan syurga. Kepada ahli syurga bila tak ada bumi ni, berarti dia kau dekat. Berarti Allah SWT sedang menyambut dia sebagai tetamu untuk diberikan hidangan dalam syurga. Mana kau hampir dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti orang-orang ni, orang-orang yang zahid ni dalam kitab Zuhud, dia berasa dunia ni tak ada gapo. Kalau mati pun berarti semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Semakin dekat dia kepada sambutan Allah Subhanahu Wa Taala dengan hidangan-hidangan yang istimewa. Tak ada using gapo lah kalau mati, kalau tinggal dunia pun tak ada using gapo. Dunia ni bahkan satu tempat yang lebih jauh daripada mendapat
penghormatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau mati lagi dekat. Itu satu makna. Satu lagi dengan arti ini juga ada pendapat ulama yang mengatakan begini iaitu bumi pada hari kiamat tu bumi lain dah lah. Allah Subhanahu Wa Taala buat. Macam mana kita hidup di bumi itu? Di bumi itu tak ada makanan, kita hidup lagu mana? Tak ada makanan, tak ada hidangan, tak ada apa, kita nak kerja pun tak ada. Dah masing-masing itu sibuk dah. Apabila bangkit mana ada kerja-kerja gapo ni? Bahkan dalam hadis yang kemudian dia sebut tak ada tanda-tanda gapo apa bumi ni. Nak kata bangunan ada ke tak ada, bukit ke ada ke, pokok kayu ke tak ada, licin. Lepas tu macam mana dia boleh hidup? Berapa lama pula tu nak hidup tu? Tak tahu, Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang tahu. Sementara itu macam mana dia nak hidup? Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala layan dia sebagai tetamu. Iaitu bumi ini akan dibuat seperti roti. Yang mereka pakai kenyang juga. Kepada ahli syurga ni kenyang, jadi berasa bahagia dalam keadaan begitu. Itu makna dia. Mana Allah SWT menyediakan makanan. Seperti mana kalau dalam perjalanan kita fis safar, satu makna fis safar, satu lagi fis sufr. Sufr makna suprah. Kalau dalam suprah, kita kata bila kita lapar kita buka suprah kita, ambillah roti itu kita nak makan untuk kita kalau dalam dunia. Begitu juga dalam perjalanan, kalau kita berasa lapar kita berhenti makan. Begitu juga selepas bangkit nanti, ketika bumi ni tak ada, dah bumi lain yang ada, Allah SWT sediakan untuk ahli syurga, orang-orang yang berbahagia, Allah SWT sediakan roti, seperti roti lah, maknanya sesuatu yang mengenyangkan dia. Kalau tak makan pun kenyang, seperti mana dia makan roti kalau dalam dunia. Allah SWT menyediakan begitu. Maknanya dalam keadaan yang tenang, rehat juga, tidak kata dalam keadaan kebuluran, lapar, susah, tidak. Walaupun di dunia yang kosong tidak ada gapo pun. Itu dia nak cerita sini. Jadi di sini Imam Bukhari buat mari hadis ini dalam bab ni apa maknanya? Di situ kalau dia nak cerita kalau kita ada sebanyak mana pun harta dalam dunia ni, tanah ada sebanyak mana, PT ada sebanyak mana pun dalam bank, dalam gapo-gapo pun, tak ada berguna untuk hari itu, untuk mengenyangkan perut kita. Itu semua takbir tamsil belaka tu, mengenyangkan perut. Maksudnya untuk kita boleh menghadapi zaman itu dengan tenang. Kalau perlu makan lah seperti mana dalam dunia ni kita dapat makan, bukan semua tu, bukan hak kita kumpul dalam dunia ni berupa pitih, mah, perak dan sebagainya, tidak berguna belaka. Hak bergunanya apa dia? Iaitu amalan, amal yang soleh. Amal yang soleh. Hak lain tidak berguna belaka. Bermakna dalam dunia ni kalau kita nak hidup pun, sesuatu kita buat, yang kita buat tu yang ada faedahnya untuk akhirat kita. Itu makna barulah kita akan jadi zahid lah. Kita akan jadi zahid. Mana kita tidak akan sama sekali buat dalam dunia sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan kebaikan untuk kita di akhirat nanti. Sebab apa? Hak ada kebaikan untuk kita di akhirat nanti, hak tu saja yang berguna kepada kita. Itulah dalam Quran disebutkan yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak berguna kepada manusia ni anak pinak dan harta benda, tak ada berguna. Tak ada berguna. Yang bergunanya iaitu orang yang pergi menemui Tuhan dengan hati yang sejahtera, yakni dengan penuh keimanan. Hak tu berguna. Orang hak lagu ni lah Allah SWT sediakan apa-apa saja keperluan yang diperlukan pada masa itu. Kalau orang lain tidak dapat naungan, dia dapat naungan. Kalau orang lain susah, dia senang. Macam mana nak dapat itu? Iaitu dia pergi dengan qalbin salim, hati yang sejahtera. Illa man atallaha biqalbin salim. Hati yang sejahtera. Hati yang sejahtera itu lagu mana? Iaitu hati yang sejahtera dalam dunia lagi. Dia tenang dah. Dalam dunia lagi dia tenang dah. Dia tidak ada buat sesuatu yang meresahkan hati dia. Sebab kalau buat kena ke orang, buat jahat kepada orang, tidur pun tak tenang.
Tu nampak dia sesuai dia tu bukan dengan syurga. Hak sesuai dia tu dengan neraka, dengan kesusahan di alam akhirat. Hak sesuai dengan dia. Ada pun orang yang tenang jiwa dia, yakni dia tidak ada buat benda-benda yang tak molek. Hak dia buat benda molek saja. Dan dia bila dia buat benda molek dia rasa puas hati. Hak tu dia sudah melayakkan diri dia, yakni menyesuaikan diri dia dengan syurga. Adapun orang yang buat benda-benda yang tidak molek, artinya dia tidak menyesuaikan diri dia dengan syurga, tetapi menyesuaikan diri dia dengan neraka. Lepas tu mari seorang Yahudi, dia kata barakar rahmanu alaika ya Abul Qasim, tapi tidak disebut nama Yahudi ni siapa. Dia pun kata, maukah engkau aku ceritakan hidangan untuk ahli syurga? Ahli syurga ni bukan dalam syurga ni, maknanya orang-orang yang akan masuk syurga, akan masuk syurga. Ini sebelum syurga ni, di padang mahsyar ataupun di alam barzakh. Ini bukan dalam syurga, orang yang nak masuk syurga. Pada hari kiamat nanti Nabi SAW kata boleh, dia pun ceritalah supaya Nabi SAW cerita lagu tu. Cuma dia cerita tentang laut pula. Laut pula. Tetapi laut ini dalam apa namanya hadis lain disebutkan dalam syurga hak laut ni. Adapun hadis tadi berkenaan dengan hak sebelum syurga. Tak apalah, ni semua ni berkait dengan hari kiamat lah, berkait dengan hari kiamat. Hak dia sebut ni iaitu balam dan nun. Balam tu apa dia? Lembu. Jadi hidangan mula-mula hidangan pertama hati lembu dan hati ikan. Besarnya lembu itu dan ikan itu lebihan hati dia. Mana hak dekat dengan hati dia, empedu, kalau kita kata empedu dia tu saja. Lebihan hati tu. Maknanya hak celeh tubik sikit dekat hati. Kalau kita kata empedu lah misalnya, empedu dia tu boleh dimakan oleh 70,000 orang. Tak tahulah sebesar mana ikan tu ataupun lembu tu. Bukan hati dia tu sendiri, hak lebihan tu mana hak celeh tu. Sebab kita kata zaidah ni, zaidati kabidihima. Zaidah tu maknanya hak celeh tubik. Seperti kalau perut ni kan, appendix ni, hak celeh tubik tu dia panggil zaidah dalam bahasa Arab. Hak lebih, perut lebih. Hak ni hati hak lebih, celeh sikit. Hak tu saja pun 70,000 orang. Maknanya besar lah. Besar. Lepas tu kita kata macam mana besar gitu, dah orang sendiri pun jadi besar. Orang sendiri pun jadi besar. Orang pun ada tinggi pohonnya, lebih lagi daripada pohonnya. Tidak jadi pelik pula kalau semuanya lagu tu berlaku besar-besar dalam syurga. Jadi makanan dia pun kalau besar tidak jadi pelik lah. Seterusnya riwayat daripada Sahal bin Sa'ad, katanya saya telah mendengar Nabi SAW bersabda, manusia akan dihimpunkan pada hari kiamat nanti di bumi yang putih, afra, kemerahan. Bumi yang putih, kemerahan. Kemerahan itu lagu mana? Seperti roti apabila kita bakar. Roti daripada gandum biasa ni lah, gandum hak molek tu putih, apabila dibakar dia jadi kemerahan. Gitu makna baydha afra. Kaqursatin naqi, tu contoh. Seperti bulatan roti yang dibuat daripada naqi, yakni gandum bersih. Bukan gandum hak kasar tu, gandum yang bersih lah, gandum hak sepuluh kita buat roti canai ke apa tu lah, gandum lagu tu. Apabila kena api, kena masak, dia jadi merah lah. Bumi ni akan jadi gitu rata. Sahal ataupun lain berkata, tidak ada pada bumi itu ma'lam li ahadin, tanda kepada sesiapa pun. Ini tanda negeri dia, kau tanda ada gon ni, ada menara sini kau misalnya, tak ada apa satu. Yang boleh memandu seseorang pada hari itu ialah amalannya. Ada pun yang lain tak ada tanda apa-apa. Jalan kau berapa batu lagi nak sampai ke sana, tak ada belaka. Kosong. Yang boleh memandu seseorang itu untuk sampai kepada tempat yang sepatutnya dia pergi, tempat yang baik untuk dia, yang menyelamatkan dia, ialah amalan dia semata-mata. Yang lain-lain tak ada.
Itulah hendaknya nak cerita di sini dalam bab zuhud ni, maknanya orang yang memikirkan tentang akhirat dia fikir sangat ni lah. Dia fikir sangat ni. Dunia ni tak ada payah mana, walaupun kita kata kita sesak, kita gitu gini pun ada juga panduan, ada juga orang pergi cari kita kalau kita sesak. Kalau kita terlekat mana-mana atas puncak gunung ke mana ke dalam hutan ke, ada juga orang pergi cari. Ni tak ada, semua tu tidak berguna belaka. Yang berguna hanyalah amalan kita sendiri, amalan kita sendiri. Dengan sebab itu orang-orang yang zahid ni dia lebih menekankan, mementingkan amalan dia untuk akhirat dia. Hak dunia dia buat tu, tapi dunia yang ada kaitan dengan akhirat. Bukan maknanya dia tidak cara ke dunia, tidak, cara ke akhirat. Buat hak dunia tetapi yang ada kaitan, ada kebaikan untuk akhirat dia. Babun kaifal hasyru, ini bab bagaimana manusia dihimpunkan. Bagaimana manusia dihimpunkan. Dihimpunkan itu banyak tempatlah dihimpunkan. Dihimpunkan di alam barzakh, dihimpunkan di padang mahsyar, itulah maksud hasyar yang sebenar. Kemudian dihimpunkan dalam syurga ataupun neraka. Sebelum itu dalam dunia ni pun ada dah hasyar, ada dah hasyar itu. Iaitu seperti dalam surah Hasyr. Dalam surah Hasyr, huwa alladhi akhrajal ladhina kafaru min diyarihim li awwalil hasyr. Hak ni berkaitan dengan dalam dunia ni, hak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dah. Maknanya pengumpulan manusia. Mana hasyar ni ada beberapa macam lah, beberapa bentuk. Hadis ini sudah kita terjemah dah saat ni. Apa makna ni? Setengah ulama pening ni fikir hak ni, hak mana ni, makna dia lagu mana ni. Ada yang kata 3 macam manusia ni apabila dibangkitkan pada hari kiamat nanti. Ada yang dalam keadaan suka, tapi sambil-sambil suka tu takut. Ada lagu tu. Hak ni orang yang berjaya dia. Dan ada hak 2 orang naik atas unta, ada hak 3 orang, ada 4 orang, macam-macam lah ada. Lepas tu hak lagi-lagi tu akan dikumpulkan oleh api. Mana api turut dia lari, tapi api ni pelik. Tempat mana berhenti, kalau pokok ni berhenti tengah hari letih, dia berhenti juga. Apabila bangun pagi ke tengah malam, berhenti tengah malam, berhenti juga. Kalau pagi jalan lari ke, nampak pula api. Begitu juga kalau petang pun begitu juga. Ada yang mengatakan begitu. Di mana ini? Di padang mahsyar ke di mana? Ada yang mengatakan di padang mahsyar. Gitulah sebab dia kata pada hari kiamat. Pada hari kiamat ini mana satu keadaan yang akan berlaku. Tetapi setengah-setengah ulama mengatakan tidak. Hasyar yang dimaksudkan di sini iaitu hasyar sebelum kiamat. Yaumul qiyamah ni maknanya hasyar yang berlaku sebelum kiamat. Bukan makna pada hari kiamat betul. Sebab apa? Dalam riwayat yang lain ada disebutkan bahawa pada ketika itu kalau seseorang tu dia ada tanah, dia akan beli kenderaan dia, akan beli kenderaan seberapa banyak pun dengan jual tanah dia dan sebagainya kalau dia ada harta. Dalam riwayat yang lain ada disebutkan begitu, tapi sini dalam riwayat Bukhari ni tak ada lah. Maknanya dia nak jual, ada yang jual harta dia untuk beli kenderaan, untuk beli apa-apa kenderaan. Kalau ada harta tu lah, mana kenderaan itu diperlukan pada masa itu. Dan ini berlaku sebelum kiamat. Sebelum kiamat. Sebabnya kalau kiamat betul, apa maknanya seseorang itu jual tanah dia, mana nak ada tanah dia gaponya? Jual barang-barang dia untuk beli kenderaan, nak beli gapo dia, tak ada gapo dah belinya. Ini menunjukkan bahawa perkara ini berlaku sebelum kiamat, sebagai salah satu alamat kiamat juga. Pakut mana tu tak faham. Kita tengok ulama-ulama kemudian ini ada di antara mereka yang mengatakan ni semua ni isyarat kepada kenderaan-kenderaan, isyarat kepada kenderaan-kenderaan. Jadi raghibin wa rahibin itu mana sebelum kiamat ni akan berlaku, akan ada kenderaan yang mana apabila seseorang itu naik, dia akan rasa suka. Bila-bila suka tu takut. Berapa dia?
kapal terbang, kapal terbang. Memang suka cepat, selesa naik. Tapi bila-bila tu siapa dia berasa senang hati naik tu? Kalau kalunya jatuh, lagu mana? Dia bagi pendapat begitu. Wasnan ala ba'ir wa thalatha ala ba'ir. 2 orang atas unta, 3 orang atas unta dan 4 orang dah ramai. Nak ceritanya unta pada masa tu sedikit. Tetapi kenderaan yang lain ni isyarat kepada kenderaan yang lain akan banyak. Kalau nak cari unta untuk kenderaan tak ada, sikit. Itu yang kedua. Dan hak api ni mengumpulkan orang. Api pelik ni, api kemudian kenderaan bermotor lah sekarang ni, kenderaan bermotor ataupun kereta api. Sebab dalam riwayat yang lain disebutkan ni api ni mari daripada Aden. Aden ini mana? Sama ada sebelah Hadramaut, sebelah Bahrain, sebelah alik sana tu. Halau orang mari sampai ke Syam disebutkan. Dah kalau kiamat betul, tak ada dah bumi ni nya. Ni apa yang sebut lagi ada daripada Aden? Api ni menghalau orang, bawa orang pergi sampai ke Syam. Jadi dengan sebab itulah ulama-ulama ni dia kata ini menunjukkan bahawa kereta api akan ada jalan kereta api daripada sana bawa sampai ke Syam. Itu makna sebelum kiamat. Tapi ini bukan khusus dengan di tanah Arab saja, di mana-mana pun ada. Tapi yang nak cerita di sini penggunaan itu. Hak tu maksud dia. Wallahu a'lam. Hak mana yang betul tak tahulah hakikatnya. Tetapi begitulah ada ulama yang menyebutkan seumpama itu. Sebabnya kalau api itu berhenti, di mana mereka berhenti tengah hari? Berhenti tengah hari berhenti juga. Kita pasang kereta kita tu cucu api jugalah. Minyak ke apa tu guna api lah, kuasa api belaka tu. Kalau tengah malam pun berhenti tengah malam, kalau pagi pun berhenti juga. Api tu berhenti juga. Api pasal mana? Kalau api biasa ni hambak semua. Ini tidak, dia kata kenderaan bermotor. Penggunaan kenderaan bermotor yang seperti ini, ataupun setengah-setengah kenderaan seperti kapal terbang yang mana orang tu suka naik, sebab apa? Cepat sampai, lepas tu selesa, senang. Tapi bila-bila gitu takut. Ini adalah di antara alamat kiamat juga, dan hasyar yang dimaksudkan di dalam hadis-hadis ni boleh kita bagikan kepada empat hasyar. Sebab itulah dalam ni pun dia sebut ni, dalam ni 13 ada 4 macam hasyar. 2 hasyar berlaku di dunia dan 2 hasyar berlaku di akhirat. Jadi dengan sebab itulah ulama kalau dia tafsirkan ataupun dia huraikan hadis ini dengan makna hasyar di dunia, apalagi dengan mengaitkan dengan hadis-hadis yang lain, tidak salah, masih boleh lagi, tidak kata jauh lari itu dah, masih boleh jadi betul. Sebab itu yang dimaksudkan hasyar, kumpul orang jadi terkumpul di suatu tempat tu melalui gap, melalui kenderaan-kenderaan tadi lah, pergi sampai stesen sana, terkumpul sana, lepas tu naik pula pergi stesen lain, itulah seterusnya. Itu pun satu bentuk pengumpulan dalam dunia, sini dia sebut hasyar yang pertama, iaitu yang tersebut dalam surah Hasyar. Ini sudah berlaku di zaman Nabi SAW. Wallazi akhrajal ladzina kafaru min diyarihim li awwalil hashr. Ini yang pertama. Hasyar yang kedua iaitu hasyar yang tersebut dalam asyratis sa'ah, dalam alamat-alamat kiamat. Alamat-alamat kiamat sebelum kiamat lah. Itu hasyar yang kedua. Jadi hadis tadi dihuraikan oleh setengah-setengah ulama dengan makna tadi, dengan makna hasyar yang kedua, yang mana berlaku sebagai alamat kiamat. Alamat kiamat ni tidak semesti ia bermakna dekat benar dengan kiamat. Dah, Nabi SAW sendiri tu, kelahiran dia tu pun sebagai alamat kiamat dah, kalau nak kira alamat kiamat dah. Dan banyak lagi lah alamat-alamat kiamat yang lain. Yang ketiga hasyar amwat daripada kubur mereka. Itu hasyar tu. Yang keempatnya hasyar mereka ke syurga ataupun ke neraka. Itu di akhirat. 2 tu. Hasyar daripada kubur
kepada mahsyar. Itu di akhirat juga. Hak dua di akhirat. Hak dua dalam dunia tadi seperti kita kata tadilah. Tetapi beginilah masalah hadis ni, kadang-kadang orang yang hidup di sesuatu di zaman-zaman yang tertentu, apabila dia tengok hadis dia tidak boleh faham. Apa ni lagu ni? Apa makna ni? Walaupun dia tahu hasyar tu terbagi kepada 4, tapi apa makna? Kok mana ni nak faham hasyar ni? Hak ni mana ni? Hak dua di akhirat tu kok hak dua dalam dunia? Hak mana? Dia situ dia jadi masalah. Tetapi kepada kita yang hidup di zaman moden ni, mungkin banyak perkara memudahkan kita untuk nak faham tu. Seperti kita kata saat ni, sebab mahsyar tu mana tempat berkumpul. Tempat berkumpul ni biasanya dibawa oleh apa dia? Oleh kenderaan lah. Kumpul pergi stesen sana. Lepas tu yang sebut unta tu, unta 2 orang naik, 3 orang naik, mana unta kurang pada ketika tu. Orang tidak nak guna dah. Naik pun naik saja gitu. Mana gitu. Tidak bermakna apa yang disebutkan dalam bab hasyar ni semuanya untuk hasyar selepas mati ni, hasyar di akhirat nanti, tidak semesti begitu. Itu kita perkara yang kena ingat apabila kita baca dalam kitab-kitab hadis dalam bab hasyar, iaitu boleh jadi dia termasuk dalam hak tadilah, tidak semesti hak selepas mati. Banyak di antara yang berpendapat begitu, ramailah ulama-ulama moden lah, ulama-ulama sekarang ni. Di antaranya yang anda tengok dalam syarah kepada Bukhari ini dalam bahasa Urdu yang dibuat oleh Maulana Wahiduz Zaman, dia pun kata lagu tu. Seperti anda kata saat ni lah, hak maksud hasyar di sini hasyar dalam dunia, bukan sebagai alamat kiamat, bukan hasyar selepas mati dah. Dia pun kata lagu tu. Dan orang lain lagi, ramai lagi yang lain yang berpendapat seperti tadi. Seterusnya riwayat daripada Anas bin Malik bahawa ada seorang dia tanya Nabi SAW, sebab ada dah sebab dalam Quran Nabi SAW baca ayat Quran, iaitu wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim umyan wa bukman wa summa. Kami akan himpunkan mereka pada hari kiamat di atas muka-muka mereka dalam keadaan buta, bisu dan tuli. Ini maknanya keadaan orang kafir. Ini hasyar di akhirat nanti selepas mati. Hasyar di mana? Di padang mahsyar. Mana berjalan kaki ke atas, muka ke bawah, tapi berjalan dengan muka. Berjalan lagu mana? Tak payah waktu tu. Kita tengok kemudian orang panggil bulat kekek tu kok, ataupun kita tengok lipai kok, ataupun halus lagi ular kok, kita tahu tak nampak langsung dah kaki dia tu boleh jalan walaupun licin. Allah SWT, itulah bila ada orang tanya bagaimana orang kafir boleh jalan di atas muka, atas muka nak jalan lagu mana, jadi duduk senyap gitu. Tidak boleh juga. Nabi SAW kata Tuhan yang boleh buat orang tu berjalan atas kaki ni boleh guna sebagai berjalan. Apa dia tak boleh buat kau kalau orang nak jalan atas muka? Jadi dengan menggunakan muka dia. Kalau kita tengok ular lagu mana ada nampak kau kaki, tetapi dia ada lah, boleh berjalan. Begitulah juga orang kafir pada hari akhirat nanti, jalan di atas muka pada hari kiamat. Ini menunjukkan hasyar di akhirat nanti. Hasyar di akhirat nanti. Pasal apa kau orang kafir ni dihasyarkan, dihimpunkan dia, mana pergilah. Apabila bangkit daripada kubur tu tak tahu nak pergi ke mana, tapi pergi, kena pergi. Macam didorong oleh sesuatu lah. Mereka